أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, ثم Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama lagi dalam kelas Asas Tajwid Al-Quran untuk sama-sama kita muzakarah dan juga sama-sama kita mempelajari ilmu tajwid secara asas dan secara basic dan mudahnya untuk membantu kita dalam kita membaca Al-Quran dengan betul, membaca Al-Quran dengan baik, membaca Al-Quran dengan sempurna insya-Allah. Dan belajar kita tajwid adalah untuk tambah lagi ilmu berkenaan dengan ilmu tajwid ini. Apa yang kita pernah belajar sebelum ini sekadar kita bermuzakarah untuk kita ingat semula. Dan insya-Allah dalam kelas-kelas ini kita cuba beri peluang untuk kita beri peluang untuk kita semua dapat memahami dan juga dapat kita menceritakan semula. Kita ceritakan semula hukum tajwid, hukum-hukum tajwid, macam mana kita nak faham dan kita nak kenal. Itu yang kita cuba latihkan diri kita semua. Bukan sekadar kita boleh sebut nama hukum sahaja, mungkin kita nak lebih sikit, iaitulah apakah hukum itu dan macam mana kita nak kenal hukum itu. Dan macam mana kita nak jelaskan kepada diri kita dan kepada yang lain hukum-hukum yang kita kenal dan kita dah belajar. Alhamdulillah, beberapa kelas yang sudah kita dah cuba, sebelum masuk tajuk barunya kita dah cuba ulang-ulangkan hukum-hukum yang kita dah belajar daripada awal kelas sampai ke akhir kelas minggu lepas. Kita akan teruskan dengan cara ini dan kaedah ini. Mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan yang rahmatullah sekalian, insya-Allah dengan cara ini kita akan mudah faham dan mudah ingat. Tak perlu kita nak hafal ikut nota ataupun ikut buku itu catatan kita. Dengan kita ulang-ulang berbual dan kita bercerita sama-sama, insya-Allah dengan cara ini dapatlah membantu kita mengenali hukum tajwid dengan jelasnya insya-Allah. Okey, sebagai mukaddimah dan permulaan kelas pada malam ini, sebelum kita masuk tajuk baru untuk malam ini, insya-Allah kita akan mulakan dengan hukum-hukum yang kita dah pelajari sebelum ini. Okey, kita mulakan dengan ahkamun nun as-sakinah wa tanwin, hukum-hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin, hukum yang paling asas, paling basic sekali. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan boleh sebut dengan jelas dan pantasnya rumusan yang terpenting dalam hukum-hukum nun mati dan tanwin. Pertamanya, hukum nun mati dan tanwin ni ada 5 hukum. Yang pertamanya izhar, yang keduanya idgham terbagi kepada 2, ma'al gunnah dan bila gunnah, dan iqlab dan juga ikhfa. Kita dah cukup 5 hukum dan ditambah dengan izhar mutlaq. Izhar mutlaq hukum yang ke-6 yang kita selalu sebut yang tak cukup syarat itu. Okey. Kalau izhar, nun mati ataupun tanwin bertemu salah satu huruf izhar, iaitulah aghin kha'ahu yang 6 ini salah satu. Alif, hamzah, ain, ghain, ha, kha, hu. Ha ada salah satu huruf ini kalau nun mati ataupun tanwin bertemu, maka kita nak kena baca dengan izhar, nak kena jelaskan nun mati ataupun tanwin tanpa dengung. Contohnya an'amta, nun mati bertemu dengan ain. An'amta siratal ladzina an'amta. Okey, itu hukum izhar. Hukum yang kedua idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah. Nun mati bertemu, nun mati ataupun tanwin bertemu huruf-huruf idgham ma'al gunnah ada 4. Ya, waw, mim, nun. Ya, waw, mim, nun. Jadi kalau bertemunya dalam 2 perkataan, syaratnya 2 perkataan, maka hukumnya idgham ma'al gunnah kena dengung 2 harakat. May yaqulu, may yu'minu. Nun mati bertemu dengan ya, hukumnya idgham ma'al gunnah. Okey, hukum yang ketiga idgham bila gunnah. Nun mati ataupun tanwin
bertemu huruf-hurufnya iaitulah lam ataupun ra dalam dua perkataan. Kena sebut dua perkataan. Lam ataupun ra dalam dua perkataan, maka hukumnya idgham bila gunnah. Cara bacaannya tanpa dengung. Kita masukkan nun mati ataupun tadwin terus ke dalam huruf lam ataupun ra. Min ladunhu mir rabbihim. Kita terus masukkan ke dalam huruf-huruf idgham bila gunnah. Hukum yang keempat, iqlab. Nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf iqlab. Huruf iqlab ada satu huruf sahaja, iaitulah ba. Nun mati ataupun tanwin bertemu dengan ba, kita kena baca dengan dengung, dua harakat. Ambihum, ambihum. Okey, nun mati bertemu dengan ba, hukumnya iqlab. Okey, hukum yang terakhir iaitulah hukum ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi, nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa yang 15. Huruf 15 itu selain daripada huruf-huruf yang kita sebut untuk idgham, untuk izhar, untuk iqlab, ada lagi 15 huruf. Kalau nak hafal mudah, kita letakkan dalam ayat dalam bahasa Arab. Satu jiza saddaka fathiq batadhin syadda. Dalam ayat ini 15 huruf. Nun mati ataupun tanwin bertemu salah satu dalam dari 15 huruf yang disebutkan tadi, maka hukumnya ikhfa. Ikhfa haqiqi. Cara kita nak bacanya, kita nak kena sembunyikan nun mati ataupun tanwin ke dalam huruf-huruf ikhfa itu. Okey, jadi banyaklah contoh-contoh di dalam Al-Quran sebab hurufnya banyak. Hurufnya 15 huruf, maka kita dapat kenal hukum ikhfa haqiqi itu di dalam Al-Quran secara mudah insya-Allah. Okey, habis nun mati dan tanwin, dan hukum yang terakhir, hukum yang ditambahkan iaitu izhar mutlaq apabila nun mati bertemu waw ataupun ya dalam satu perkataan. Hanya ada 4 perkataan, ad-dunya, sinwan, qinwan dan bunyan. 4 perkataan ini dalam Al-Quran kita baca dengan izhar, walaupun nun mati itu bertemu dengan huruf idgham tetapi tak diidghamkan sebab tak cukup syarat. Syarat idgham yang didengungkan itu adalah mesti nak kena pertemuan antara nun mati ataupun tanwin dengan huruf-huruf idgham dalam 2 perkataan. Manakala 4 perkataan ini bertemunya dalam satu perkataan. Dunya, qinwan, sinwan, satu perkataan saja, maka tak diidghamkan, hanya izhar sahaja. Okey, selesai. Hukum-hukum mim mati pula. Hukum-hukum mim mati ada 3 hukum. Okey, hukum-hukum mim mati ada 3 hukum. Saya sebut dulu. Yang pertamanya idgham mithlain saghir. Idgham mithlain saghir. Kalau sebutnya idgham maknanya kita nak kena masukkan. Di sini kita nak masukkan mim mati sebab tajuk besarnya hukum mim mati. Okey, macam mana kita nak masukkan mim mati idgham mithlain saghir? Okey, mesti mim mati di sini berjumpanya dengan huruf idgham mithlain saghir. Idgham mithlain saghir mempunyai satu huruf saja, iaitu huruf mim. Jadi mim mati bertemu dengan mim, hukumnya idgham mithlain saghir. Walahum mithlu. Walahum mithlu. Mim mati bertemu dengan mim. Jadi di sini idgham mithlain saghir, kita masukkan mim mati ke dalam mim yang berikutnya yang berbaris itu dan kita kena dengung 2 harakah. Okey, yang keduanya, hukum yang kedua dalam bab mim mati, bab mim sakinah, iaitu ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi sama juga, mim mati bertemu dengan huruf ikhfa syafawi hanya satu huruf saja, iaitu huruf ba. Huruf ba, inna rabbahum bihim, rabbahum bihim. Mim mati bertemu dengan ba dalam dua perkataan. Mim mati bertemu dengan ba, maka hukumnya ikhfa syafawi, kena dengung 2 harakat. Cara dengungnya kita masukkan, ikhfakan, sembunyikan mim ke dalam ba di sini. Maksud ikhfa di sini kita masukkan kamil secara sempurna, seolah-olah kita tutup, bukan seolah-olah, mana kita tutup terus mim, bibir mulut kita rapatkan terus sebab mim mati di situ. Okey. Dan hukum yang ketiga, yang terakhirnya dalam bahagian mim mati, iaitulah izhar syafawi. Izhar syafawi, mim mati bertemu semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Kecuali mim dan ba.
Jadi 26 huruf. Huruf hijaiyah ada 28. Kita dah kurangkan mim untuk idgham mithlan saghir, ba untuk ikhfa syafawi, maka di sini mim mati bertemu salah satu 26 huruf tadi, maka hukumnya izhar syafawi. Kena izhar, kena terang dan nyatakan mim mati di sini. Lakum dinukum, lakum dinukum. Di sini mim mati bertemu dengan dal, hukumnya izhar syafawi, kena jelaskan mim mati di sini. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya saya akan serahkan kepada qari-qariah kita yang telah pun alhamdulillah ramai dah masuk dalam kelas ini. Okay, kita mulakan dengan hukum nun dan mim al-musyaddadatain. Cuba kita bagi rumusan sikit. Siapa? Persilakan. Macam mana kita nak kenal nun dan mim al-musyaddadatain? Ahkamun nun wal mim al-musyaddadatain, ataupun dikenali dengan hukum wajibul gunnah. Macam mana kita nak terangkan? Macam mana kita nak bagi rumusan? Tafadhalu. Okey. Nun dengan mim yang bersabdu. Okey. Lepas tu nun dan mim bersabdu dah tentunya berbaris atas, bawah, depan. Sama ada kita baca wasal ataupun waqaf. Okey, itu tambahan. Lepas tu hukumnya wajibul gunnah. Cara bacaannya? 2 harakat. Wajib dengung 2 harakat. Contoh? Inna a'tayna. Okey, inna. Nun tu di situ kena dengung, wajib dengungnya 2 harakat. Okey, selesai. Paling mudah sekali. Nun ataupun mim yang berbaris lagi bersabdu, tak kira barisnya atas, bawah, depan, tak kira sama ada kita wasal ataupun kita waqaf, maksudnya kita sambung bacaan inna a'tayna, ataupun kalau kita berhenti, contohnya nun yang tak ada huruf yang selepasnya, kalau kita berhenti mesti kita nak kena matikan nun. Walahun kan, kalau sambung walahunna mithlu 2 harakat. Tapi kalau nak katakan kita nak berhenti, sama juga. Walahun. Okey, yang dipanjangkan 2 harakat itu nun itu. Sifat nun yang kekal walaupun kita dah berhenti, kita dah matikannya. Sebab kadang-kadang bila kita tak disebutkan macam tu, takutnya kita panjangkan hu tu. Walahun. Itu salah. Dia nak panjang 2 harakat itu nun mati, bukannya hu, bukannya huruf yang sebelum nun mati. Ataupun nun musyaddad itu. Walahun. Banyak dalam Al-Quran, kadang-kadang kita terpaksa kena berhenti, dan kadang-kadang memang dia di akhir ayat pun, di penghujung ayat, mesti kita nak kena panjangkan 2 harakat. Dengung tadi, wajibul gunnah tadi, tetap kita kena panjangkan 2 harakat. Alhamdulillah, selesai. Okey, hukum selepas tu kita belajar hukumul qalqalah. Babul qalqalah. Okey, macam mana? Siapa nak bagi rumusan qalqalah? Secara ringkas, apa yang terpenting yang perlu kita sebut dalam hukum qalqalah? Sebab al-qalqalah ni hukumnya antara hukum yang banyak berulang-ulangnya dalam bacaan kita. Hampir setiap ayat adanya. Jadi sekurang-kurangnya kita tahu bila jumpa dengan qalqalah ni, kita tahu macam mana kita nak sebut cara hukum itu dengan betul. Okey, dipersilakan. Malam ni kita bagi yang susah-susah sikit. Yang mudah-mudah saya dah ambil dah. Qalqalah lantunan. Okey. Bagi rumusan sikit macam mana? Macam mana kita nak kenal? Nak sebutannya ke atau dia punya bagi dia punya ni, dia punya ta'rifan. Saya dah buat mukadimah tadi, kelas tajwid, asas tajwid kita nak ke langkah satu lagi, selain daripada kita boleh sebut okey ini qalqalah, ini idgham, ini ikhfa, kita nak pula nak latihkan diri kita macam mana kita nak explain diri hukum tu. Hukum qalqalah contohnya apa dia punya pengenalan dia, takrif dia, hurufnya dan juga contohnya. Jadi kita nak biasakan sebut begitu sampai kita hafal dan sampai kita boleh cerita balik. Qalqalah ialah lantunan suara. Okey, lantunan suara. Okey, jelas. Yang kerana tekanan yang kuat menyebutnya. Okey. Lepas tu, okey, itu pengertian dia. Terus
Hurufnya? Seperti huruf Qaf, Ta, Ba, Jim dan Dal. Okey, adanya 5 huruf. Qalqalah mesti ada 5 huruf dan kelima-lima huruf ni mestinya kena berbaris Sukun. sukun, berbaris sukun. Okey, huruf-huruf qalqalah ini untuk nak jadinya lantunan ataupun nak jadikan hukum qalqalah mesti 5 hurufnya ini mestinya baris mati, baris sukun, barulah wujudnya hukum qalqalah itu. Contohnya Iqra. 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 Okey, jadi tak apalah. Bahagian qalqalah surah wusta kubra ni kita dah detailkan dalam kelas kita yang lepas. Boleh tuan-tuan boleh rujuk semula dalam kelas-kelas yang sudah, insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, terus kita pergi masuk dalam bab ahkamul mad. Hukum-hukum mad. Malam ni kita try pula bagi peluang untuk menceritakan hukum mad. Okey, hukum mad secara umumnya terbagi kepada dua. Mad asli tabi'i ataupun mad far'i. Okey, yang mula-mula sekali yang pertamanya mad asli ataupun mad tabi'i. Okey, selain daripada Haji Azman, siapa pun saya mute. siapa pula boleh menceritakan apa itu mad asli? Macam mana kita nak kenal mad asli? Dipersilakan. Okey. Lima saat nanti kita kena panggil nama nanti. Jangan keluar pula. Tak apa, cerita separuh cerita tak apa, nanti kita kongsi-kongsi. Saya tapak-tapak. Okay. Mad asli berpunca daripada 3 huruf alif, waw dengan ya. Dia juga. Okey. Okey, alif waw dengan ya. Allah Akbar. Yang kalau alif yang hurufnya sebelumnya berbaris atas. Kalau waw sebelumnya huruf berbaris depan. Ya sebelumnya huruf berbaris bawah. Okey. Kasih lain pula, kasih lain tak? Okey, dia kalau saya hafal tiga perkara dan untuk nak pastikan itu mad asli 3 perkara. Yang pertama Haji Azman dah sebut. Okey, yang pertama Haji Azman dah sebut, nanti Haji Azman kata dua perkara lagi bagi can orang lain. Yang pertamanya mesti kena wujudnya huruf-huruf mad asli. Mad asli huruf-huruf mad huruf-huruf mad. Huruf-huruf mad ada 3, alif waw ya, yang mana alif waw ya sebelumnya huruf berbaris sama dengan alif waw ya. Alif sebelumnya al-fathah, waw sebelumnya dhammah, ya sebelumnya kasrah. Okey, yang kedua ada 3 syarat, 3. Pertama Jizman dah sebut dah, yang kedua siapa? Ada apa lagi? Mestinya wujud dalam mad asli tadi. Tiada hamzah. Selepasnya tiada hamzah. Sebut selepasnya mesti kena sebut selepasnya tiada hamzah. Okey, itu satu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga. Ingat apa? Tidak ada tanda mati. Tiada huruf tanda mati disebabkan kita waqaf. Okey, 3 perkara tadi. Sama ada huruf yang pertamanya mesti kena ada huruf mad alif waw ya yang tak berbaris, yang sebelumnya baris sesuai dengan alif waw ya. Yang keduanya selepas huruf mad itu tiada huruf hamzah. Sebab kalau hamzah nanti huruf akan jadi hukum lain. Lepas tu yang ketiganya tiada huruf berbaris mati disebabkan kita berhenti. Sebab kalau ada huruf berbaris mati, dia akan jadi hukum lain. Selesai. Itulah mad asli, mad tabi'i. Contohnya, nuhiha. Dalam perkataan nuhiha ada 3 contoh. Nu, waw baris, waw huruf mad waw. Hi, huruf mad ya. Ha, huruf mad alif. Nuhiha. Okay, kesemuanya 2 harakat. Qaulan wahidan. Dalam mad asli ini semua qurra membaca 2 harakah sahaja untuk mad asli, sebab itu dinamakan mad asli tabi'i. Biasanya kadar panjang yang paling biasanya iaitulah tak lebih daripada 2 harakat. Sebab itu namanya asli ataupun tabi'i. Okey, kita masuk bahagian mad far'i. Mad far'i terbahagi beberapa hukum-hukum yang banyak yang perlu kita fokus dan juga perlu kita membezakannya antara huruf-huruf hukum-hukum mad. Secara keseluruhan mad far'i ini, punca untuk menjadi huruf hukum-hukum mad far'i ini ada 2 sebab. Ada 2 punca. Siapa ingat? Mad far'i secara keseluruhannya daripada bab 1 sampai habisnya insya-Allah puncanya sama ada
sebab pertama ataupun kedua? Apa itu dua-dua sebab itu? Bertemu dengan hamzah Hamzah dan sukun. dan sukun. Okey, sama ada hamzah ataupun sukun. Jadi mat-mat yang kita akan belajar nanti, yang kita akan sebut nanti selepas ini dalam bahagian mat far'i, sama ada sebabnya punca mat ini, sama ada wujudnya huruf hamzah ataupun wujudnya baris mati. Okey, kita pergi kepada mat yang pertama, iaitu mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Okey, mad wajib muttasil senang sangat, insya-Allah. Siapa boleh sebut? Haji Azman. Mat yang berangkai dalam satu perkataan. Okey. Apa? Macam mana kita nak kenal mat wajib muttasil? Kalau mat berangkai dalam satu perkataan itu makna wajib muttasil. Wajib itu tak kurang daripada 4 harakat. Muttasil berangkai ataupun bersambung dalam satu perkataan. Apa yang bersambung? Kita nak panggil balik ni maklumat-maklumat yang kita belajar, kita dah belajar, hafal dulu, kita dah kenal dulu, insya-Allah. Okey, Haji Mat Kafi macam nak sebut. Silakan. Sesudah huruf mad berjumpa huruf hamzah dalam satu kalimah. Okey, jadi di sini kita masih boleh gunakan bertemu. Kalau dalam nun mati itu, nun mati bertemu dengan huruf-huruf sekian-sekian. Okey, dalam mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, masih lagi kita gunakan kaedah itu. Kita boleh sebut huruf-huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu perkataan. Itu yang dimaksudkan muttasil. Huruf mad alif waw ya yang tak berbaris, sebelumnya baris yang sesuai dengan alif waw ya, dan selepas alif waw ya itu adanya huruf hamzah dalam satu perkataan, dalam satu kalimah, maka itulah yang dimaksudkan dan pecaman kita mad wajib muttasil. Okey, qadar bacaannya berapa harakat? 5, 4, 4, 5. 5. Bila wakaf 6. 4, 5 kalau baca sambung. Kalau wakaf boleh kita pergi 6. kepada 6 harakat. Ada satu pilihan lagi 6 harakat. Di sini maknanya ada wajah-wajah. Ini yang dinamakan wajah. Wajah 4 harakat, wajah 5 harakat, wajah 6 harakat. Jadi kita kena pilih. Boleh pilih antara 4, 5, 6. Tapi kita kena seragamkanlah. Kalau kita dah pilih 4, 5, 6, kita kena kekalkan dengan pilihan itu. Dan mat wajib ini sebaik-baiknya 4 harakat, dan kalau dia bertemunya bersama dengan huruf hukum-hukum yang lain, boleh kita tambahkan 5 harakat untuk memberi kekuatan dan keutamaan kepada mat wajib muttasil. Itu sebagai ilmu rumusan tambahan sahaja. Okey, contohnya Iza jaa. Okey. Mana contohnya? Kena baca ikut hukumnya. Tapi kita sebut 4 antara 5. Macam mana? Haji Bashir sebut betul tadi? Betul. Ini iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila jim ada tanda alif bertemu sama hamzah dalam satu kalimah. Okey. Okey, betul. Cuma jim tak perlu sebut. Huruf mad terus. Huruf mad bertemu dengan hamzah. Bertemu dengan hamzah. Ya, dalam tu. Ya, okey. Jaa nasrul. Jaa itu 4 harakat. Boleh kita baca 5, dan apabila kita berhenti, idza jaa boleh sampai 6 harakat. Okey, alhamdulillah. Okey, mad yang berikutnya insya-Allah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Okey, macam mana kita nak kenal? Apabila huruf mad yang berada di akhir kalimah dan bertemu huruf hamzah di awal kalimah. Belum jelas. Ini dalam 2 kalimah Ustaz. Apabila mad bertemu dengan hamzah berasingan atau di dalam 2 kalimah. Okey. Dia Azman dia terbalikkan. Maknanya kita sebut dulu huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 perkataan, baru tambah yang Haji Azman tadi. Huruf mad pada akhir perkataan yang pertama, huruf hamzah pada awal perkataan yang kedua. Itu pecaman dan juga untuk kita nak kenal mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Contohnya?
Inna a'tainakal kautsar. Okey, yang sama tadi. Inna. Satu perkataan. A'tainak. Perkataan yang kedua yang adanya huruf hamzah. Kalau kita tengok di sini, sebab mad ini adalah hamzah. Wujudnya huruf hamzah, maka adanya mad jaiz munfasil dan juga mad wajib muttasil dari sebab bertemu dengan hamzah. Okey, qadar bacaannya 4 dan 5 juga untuk mad jaiz munfasil dan ada 2 harakat dengan kaedah-kaedah tertentu yang kita boleh baca. Sebab itu diberikan jaiz. Namanya jaiz sebab dia ada ketika yang boleh kurang daripada 4 harakat. Itu yang harusnya kurang daripada 4 harakat. Jaiz itu harus. Okey. Alhamdulillah selesai mad jaiz munfasil. Kita boleh kenal dan kita boleh baca. Asalkan ada tanda mad yang macam ombak tu, jadi tuan-tuan boleh kita baca panjangkan. Kita panjangkan. Panjangkan nafas kita, panjangkan suara kita dalam menyebutkan kalimah-kalimah Quran yang ada syarat tadi ataupun ada tanda mad tadi. Okey. Alhamdulillah. Mad jaiz munfasil selesai. Terus kita masuk mad, apa lagi kita belajar? Mad lin. Mad lin Okay. Boleh, mad lin boleh sebut insya-Allah antara hukum-hukum yang masih mudah. Okey, macam mana kita nak kenal mad lin? Silakan. Huruf waw dan ya. Okey, huruf waw dan ya. Macam mana? Dan keduanya sebelumnya baris atas dan selepasnya huruf wakaf. Okey. Selepasnya huruf sukun disebabkan wakaf. Huruf itu sukun. Sebab kita nakkan kepada sukun tu. Sebab sukun. Di sini, mad lin ini dah mula masuk sebab sukun. Sebabnya baris mati. Sebab itu wujudnya mad. Kalau katakan mad lin ini, kalau kita tak berhenti dan tak ada sukun, dia tak jadi mad. Dia tak jadi mad. Walaupun adanya huruf mad. Okey, yang pertamanya dia ada 3 benda juga. Untuk mad lin ada 3 perkara. 3 syarat. Yang pertamanya, waw dan ya berbaris mati. Yang keduanya sebelum waw dan ya itu mesti nak kena baris atas. Okey, dan yang ketiganya huruf yang selepas waw ataupun ya yang berbaris sukun tadi, huruf itu berbaris sukun disebabkan kita wakaf. Bila kita berhenti, huruf itu berbaris mati. Inilah sebab menjadikan mad lin ini mad. Hukumnya mad. Kalau kita sambungkan perkataan itu dan huruf itu tak mati, tak sukun, dia tak jadi mad. Okey, contohnya wa huwa khair. Wa huwa khair. Okey, khair. Okey, kalau kita tengok wa huwa khairul lakum, contohnya kalau kita sambung wa huwa khairul lakum, dia tak dimad sebab ra itu tak dimatikan. Tapi kalau kita berhenti wa huwa khair, ra itu mati dan berlakunya di sini mad lin. Qadar bacaannya boleh kita baca 2, boleh kita baca 4 dan boleh kita pilih baca 6 harakat. Dalam surah Quraisy yang mudah untuk kita tengok, liila fi Quraisy. Yang dipanjangkan di situ bukannya ra, yang dipanjangkan di situ ya mati. Quraisy. Khauf. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Kalau nak dipanjangkan 6 harakat sekalipun, jangan kita panjangkan huruf yang sebelum ya. Contohnya Quraisy. Itu salah. Yang dipanjangkan betul-betulnya huruf lin itu. Waw mati ataupun ya mati. Quraisy. Walaupun jarang orang baca 6 harakat, tapi kalau orang baca 6 harakat, kita faham dan kita tahu bahawasanya mad lin di sini memang boleh boleh kita pilih wajah yang ketiga, iaitu isba' 6 harakat. Boleh baca 6 harakat. Dan kalau kita dah pilih 6 harakat, semua mad lin dalam bacaan kita itu kena panjangkan, seragamkan 6 harakat juga. Okey, alhamdulillah selesai mad lin. Okey, mad yang terakhir yang mudah yang insya-Allah tuan-tuan puan-puan boleh jelaskan, iaitu mad arid lis-sukun. Mad arid lis-sukun. Okey. Macam mana kita nak kenal? Silakan. Disebabkan terdapat tanda sukun yang mendatang pada huruf akhir kalimah. Okey.
Okey, itu pengertian secara ringkas disebabkan datangnya huruf baris sukun di akhir kalimah. Itu terjemahan kepada mad arid li sukun. Okey, cara kita nak kenalnya macam mana? Kita buat rumusan macam yang lepas-lepas. Kita buat rumusan senang, kita nak kita nak bezakan antara yang lain. Ingat tak? Sukun terjadinya apabila kita wakaf, Ustaz. Ha? Ketika wakaf kita huruf Kita wakaf. Okey, saya mungkin pernah ceritakan mad arid sukun secara paling mudah sekali, iaitulah mad asli. Syarat-syarat mad asli yang ketiga itu kita matikan. Maknanya syarat mad asli kan ada 3 tadi, huruf mad asli, huruf mad sebelumnya, huruf-huruf yang baris sesuai dengan huruf mad asli, selepasnya ada huruf mati. Itu untuk mad arid lis sukun. Dia asalnya dia sama dengan mad asli bentuknya. Mesti nak kena ada huruf alif waw ya, mesti nak kena ada sebelumnya huruf baris sama dengan mad asli, baris atas untuk huruf alif, baris bawah untuk huruf ya, baris depan untuk huruf waw, dan selepasnya ada huruf berhenti, ada huruf mati disebabkan kita berhenti. Itu namanya arid lis sukun. Okey, kalau kita tengok contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Kita berhenti, mim itu dimatikan. Tapi kalau kita sambung rahimil hamdu, rahimil him di situ hukumnya mad asli saja. Okay. Ar-Rahmanir Rahim Maliki, Ar-Rahmanir Rahim Maliki. Okay, Ar-Rahmani sebab kita sambung, nun itu tak mati, man tu 2 harakat mad asli. Tapi kalau berhenti Ar-Rahman, jadinya mad arid lis sukun. Jadi kita tambahnya asalnya mad asli, tetapi mad asli di sini bila kita berhenti dengan huruf yang berbaris mati selain daripada hamzah, sebab kalau hamzah akan jadi mad wajib, dan di sini selain daripada hamzahnya dia akan jadi mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun banyak sangat. Dia akan berlaku bila kita berhenti. Tak kira kita berhenti hujung ayat ataupun di tengah-tengah ayat, asalkan mad asli kita berhenti dan kita matikan huruf selepas mad, huruf-huruf mad itu, maka hukumnya mad arid lis sukun. Maka mad arid lis sukun ini boleh kita pilih 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Sama juga qadar bacaannya, wajah-wajahnya sama dengan mad lin tadi. 2, 4, 6 ada 3 wajah. 2, 4, 6 dan diingatkan bila kita dah pilih 4 harakat, maka kita seragamkan. Dalam bacaan kita semua nak kena 4 belaka. Ini payah sikitlah. Sebab mad arid lis sukun ini banyak berlaku dalam bacaan kita, banyak kita jumpanya, dan bila kita ada lagu bacaan kita, kadang-kadang kita terlanggar antara 2 harakat dan 4 harakat. Jarang orang pilih 6 harakat. Tapi kalau betul-betul kita nak semak bacaan orang, termasuknya orang-orang yang hebat dalam bacaan ni, maksudnya saya, kalau perhatikan kadang-kadang terlanggar juga. Kan? Mad asli, lebih-lebih lagi mad asli yang tengah-tengah ayat itu. Selalu saya tanyalah tuan-tuan semua perempuan yang baca Al-Quran ini, mad arid lis sukun ni selalunya kita baca berapa harakat? Ikut selesa lah. 4. Kebanyakannya 4. Sedar tak sedar, nak tak nak, kebanyakannya 4. Tapi ada yang baca 2. Tapi 2 tu paling susah. Kita nak kena betul-betul 2, nak seragamkan itu agak susah sikit. Sebab suara kita kadang-kadang kalau ada nafas lebih, kita takut bazir, kita belasah untuk mad arid sukun panjangkan lah. Kan? Lagi-lagi kalau ayat tu pendek, kan? Lepas tu ujungnya mad arid sukun. Nak berhenti, bila dah berhenti, berasa macam nafas ada lagi, kita tarik lagi. Ataupun kadang-kadang antara kita dah ada lagu sendiri, lengguk-lengguk dia tu, dia akan letakkan pada mad arid sukun. Tetapi kadang-kadang macam dia berhenti di tengah-tengah bacaan, tanpa dia merancang, kadang-kadang itu dia buat 2 harakat. Itu jadi kurang cantik lah. Dia kurang tertib dari segi tajwid Al-Quran yang sempurna. Dia tak mengubahkan makna, dia tak mengurangkan apa-apa dari segi cacat bacaan ke apa ke, insya-Allah. Cuma nak diletakkan, nak diberi gelar seorang yang membaca Al-Quran secara halus tajwidnya, maka kita mungkin kurang markah di situ. Ala kulli hal, kita dah tahu caranya, maka kita cubalah
Kalau kita dah 4 harakat untuk ma'aridus sukun, semua 4 harakat. Sama ada di tengah-tengah bacaan kita waqaf ataupun di hujung hujung ayat kita waqaf. Kalau kita nak kita nak cek diri kita, surah-surah yang pendek pun cukuplah. Surah An-Nas, surah Al-Fatihah pun boleh. Setiap hujung-hujung ayat tu kan ma'aridus sukun belaka. Kita boleh ceklah diri kita seragam ataupun tidak. Itu insya-Allah lah, kita cubalah. Tadrib, latihkan diri kita untuk seragamkan. Alhamdulillah selesai mad arid lisukun. Terus kita dah mula masuk mad lazim. Mad lazim ni antara mad yang berat sikit dan mad yang panjang sikit ceritanya. 2 kelas kita baru habis. Okey, mad lazim terbagi kepada 2, kalimi dan harfi. Yang pertamanya mad lazim kalimi. Kalimi pula terbagi kepada 2. Kalimi muthaqqal dengan kalimi mukhaffaf. Kalimi muthaqqal, kita nak kenal tanda mad selepasnya huruf itu ada sabdu. Itu senang. Kalimi muthaqqal, kita nak kenalnya dalam Al-Quran, ada tanda mad yang macam ombak tu, selepasnya ada huruf bertanda sabdu ataupun huruf bersabdu, bertasydid. Contohnya dalam surah Al-Fatihah, waladdallin tu ada sabdu kan? Okey, mad lazim kalimi muthaqqal banyak dalam Al-Quran yang kita kena baca 6 harakat, tak boleh kurang. Itu namanya lazim. Sebab itu diberi gelaran lazim, lazimnya kena 6 harakat. Tak kurang, tak lebih daripada 6 harakat. Okey, lepas tu kalimi perkataan muthaqqal ada sabdu. Asalkan dalam Al-Quran, kalau ada pastikan selepas kita panjang 6 harakat, jangan terus kita sebut huruf yang berikutnya. Kita nak kena gantung sikit bacaan kita, barulah kita sebut supaya huruf yang berikutnya yang ada sabdu itu kita baca dengan sabdu. Wa wajadaka dhallam, lambatkan nak sebutkan lam yang huruf selepas pada panjang 6 harakat itu. Okey, selesai. Mad lazim kalimi mukhaffaf pula. Mad lazim kalimi mukhaffaf hanya 2 perkataan dalam surah Yunus. Dalam surah Yunus perkataan yang sama. Al-ana, al-ana. Kedua-duanya dalam surah Yunus kita baca kedua-duanya baca 6 harakat. Kedua-duanya 6 harakat. Itu untuk mad lazim kalim muthaqqal selesai. Kita masuk bahagian yang kedua yang minggu lepas. Kelas yang terakhir kita minggu lepas iaitu mad lazim harfi. Mad lazim harfi. Okey, mad lazim harfi pun terbagi kepada 2 juga, muthaqqal dan mukhaffaf. Mad lazim harfi ini kita ingat berlakunya pada awal-awal surah yang dikhaskan dengan huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah yang kita baca satu persatu. Sebutan huruf-huruf muqatta'ah kita sebut satu persatu yang tak ada baris. Alif lam mim ha mim ain sin qaf kaf ha ya ain sad. Itu semua dinamakan huruf-huruf muqatta'ah. Kita nak kena sebut satu-satu, sebiji-sebiji huruf. Okey, huruf muqatta'ah ini terbagi kepada 3. Ada yang tak ada mad, contohnya alif. Alif, huruf alif saja tak ada mad. Dan ada yang dibacakan 2 harakat, contohnya huruf yang disebutkan 2 huruf saja. Contohnya ta, ha, ya. Okay. Ha, ya. Lepas tu ra. Ini semua 2 harakat saja, mad asli biasa. Dan selain daripada itu, selebih daripada itu, dia ada 14 huruf lagi. 14 huruf lagi kita kena bacakan dengan 6 harakah. Sama ada muthaqqal ataupun mukhaffaf. Huruf-huruf ini yang kita kena sebut 3 huruf. Contohnya lam, lam alif mim, lam, sin, sin ya nun, sin, okey. Qaf, qaf alif fa, nun waw nun, nun, sad, sad alif dal. Ini semua 3 huruf yang kita kena baca, yang kita kena sebut, dan 3 huruf ini di tengah-tengahnya ada huruf mad. Ini yang kita nak bezakan yang mana muthaqqal, yang mana mukhaffaf. Okey, yang muthaqqalnya huruf-huruf yang kita baca 3 huruf tadi, yang tengah-tengahnya ada huruf mad, dan selepasnya kita boleh idgham. Mana-mana yang kita boleh idgham itulah mad lazim harfi muthaqqal. Sebabnya idgham. Kenapa idgham? Sebab selepas idgham tu ada tanda mad, ada tanda sabdu. Asalnya lah ada tanda sabdu. Kita nak kena masukkan, itu yang idgham. Contohnya alif lam mim. Lam di sini 3 huruf kita baca kan, dan di tengah-tengah lam tu ada huruf alif, huruf mad. Lepas lam itu
mim, huruf mim. Jadi di sini mim mati bertemu dengan mim. Bila mim mati bertemu dengan mim, hukumnya idgham. Bila idgham inilah yang dimaksudkan mat lazim harfi mutsaqqal. Kenapa kita nak kena pasti nak kena bezakan mutsaqqal dan mukhaffaf? Sebab kita nak kena dengungkan dua harakat juga selepasnya panjangkan lam itu. Lam mim masukkan ke dalam mim itu mesti nak kena dengung lagi dua harakat secara wajib ataupun secara idgham. Okey, sama juga dengan huruf-huruf yang lain. Ta, sin, mim, nun mati bertemu dengan mim pula. Yang tadi idgham mithlan saghir, yang ini nun mati bertemu dengan mim, hukumnya idgham ma'al ghunnah. Saya macam bercerita atas angin je, minta maaf. Kita tak buka balik screen sebab kita ni semua murajaah kelas-kelas yang lepas kita dah huraikan. Saya minta pendengar-pendengar semua muslim-muslimat yang masuk kelas ni, kalau nak pejam mata pun boleh, kalau nak tengok nota kita pun, nota-nota masing-masing yang kita dah tanda minggu lepas pun boleh, ataupun dengar, cuba bayangkan bersama apa yang saya cuba huraikan dan jelaskan. Okey, kembali kepada contoh tadi, tosin tadi, sin, hujung sin, huruf sin tu hujungnya huruf nun mati. Dan selepas sin itu ada mim. Nun mati bertemu dengan mim, hukumnya idgham ma'al ghunnah. Ini yang dimaksudkan mak lazim harfi mutsaqqal. Qasim mim. Okey, sementara nak masuk kepada mim tu ada wajib, ada dengung di situ untuk idgham ma'al ghunnah. 2 harakat, baru mim itu 6 harakat lagi. Mim 6 harakat lagi. Itu untuk mak lazim harfi mutsaqqal. Okey, selain daripada tu semuanya mak lazim harfi mukhaffaf. Pada huruf muqatta'ah juga yang tak ada idgham, yang tak ada idgham, contohnya qaf, qad, nun, yasin. Tu sin saja tu sebab dia tak adalah nak idgham, nak masukkan ke dalam huruf yang berikutnya, hukumnya itu mak lazim harfi mukhaffaf. Alhamdulillah, selesai. Mak lazim agak berat sikit, tapi bila kita tahu beza-bezakan antara 4 bahagian tadi, insya-Allah seronok. Kita akan baca, bila kita baca jumpa je, kita akan cuba tatbikkan. Kita akan gunakan hukum tadi. Kalau 6 harakat, 6 harakat. Kalau 2, kalau 4, kalau apa, semua kita boleh beza-bezakan. Itu yang datangnya seronok dalam kita membaca Al-Quran. Selain daripada tadabbur, juga kita baca secara menghadirkan segala hukum-hukum tajwid yang kita belajar dalam kelas-kelas tajwid ni, insya-Allah. Okay, alhamdulillah. Selesai untuk murajaah kita. Malam ni insya-Allah bila kita dah belajar berat dah mak lazim ni, insya-Allah kita ada tajuk yang agak sangat-sangat ringan bagi kita, insya-Allah, sebab hukum-hukum ni kita dah belajar dalam mat-mat yang lepas. Dia ada sama dengan 2 hukum yang mat-mat yang kita dah buat ulangan tadi, murajaah tadi, untuk kita jelaskan bersama. Kan kita perlu perhatian pada semua, insya-Allah. Kita masuk terus tajuk kita pada malam ini, iaitu mad silah. Okey, mad silah. Insya-Allah boleh kita kongsikan bersama. Siapa yang ada ilmu dan juga ada pengetahuan dan ada belajar lebih daripada apa yang saya sampaikan, dialu-alukan untuk tambahkan, insya-Allah kemudian. Terima kasih. Okey, kita terus masuk mad silah. Masih lagi kita dalam bahagian-bahagian mad far'i. Antara bahagian mad far'i iaitu mad silah. Mad bersambung. Mad bersambung. Mad itu maknanya kita kena baca panjang. Bersambung ini apa yang maksudnya bersambung? Nanti kita tengok dalam pengertiannya. Mad silah hanya terjadi pada huruf ha dhamir. Ha dhamir. Okey, kalau kita tengok ha dhamir di sini, mesti kita nak kena, kalau pada asalnya lah, mesti kita nak kena tahu bahasa Arab yang mana ha dhamir dan yang mana bukannya ha dhamir. Hak dhamir dalam bahasa Melayu mungkin, kalau tak silap saya, kata ganti nama. Kata ganti nama yang kita terjemahkan selalunya dalam bahasa Melayu dengan huruf nya, kepadanya, darinya, kan, kerananya, nya tu. Inilah maksilah nya. Sebab kita nak tak sebutkan nama, kita gantikan dengan nya. Nya. Kalau ada bahasa Arab ni digantikan dengan hak dhamir. Hak dhamir ini ada 2 bentuk dalam Al-Quran.
untuk yang dimaksudkan dalam tajwid. Sama ada ha baris atas, sama ada hu baris depan ataupun hi baris bawah. Ha baris atas tak termasuk. Ha baris atas tak termasuk. Okey, kalau kita tengok dalam contoh yang disebutkan di sini, bihi ataupun kita boleh baca buhu, rabbuhu. Okey, ha, ini perbincangan kita ha itu saja. Huruf ha itu sahaja yang kita nak tahu yang mana kita boleh baca 2 harakat ke, 4 harakat ke, 5 harakat ke. Okay. Ha yang ada pada perkataan bihi ataupun buhu di sini. Okey, itu yang dimaksudkan dengan maksilah. Okey, kita tengok maksilah ini terbagi kepada 2. Maksilah tawilah, maksilah qasirah. Ada yang sebut maksilah sughra, maksilah kubra. Kubra, sughra ataupun tawilah, qasirah, itu tak menjadi masalah. Yang penting kita tahu 2 bahagian ni, insya-Allah. Benda yang sama je. Tawilah, qasirah, sughra, kubra sama je. Okey, kita mula dengan maksilah tawilah dulu. Maksilah tawilah kalau kita tengok pengertian di sini, terjadinya apabila hak dhamir, ha hu tadi ataupun ha hi tadi bertemu dengan huruf hamzah. Bertemu dengan huruf hamzah. Okey. Dia tak sebut di sini satu perkataan ke 2 perkataan. Tapi secara lazimnya mesti 2 perkataan. Sebab ha hi tadi ataupun ha hu tadi, dia tak boleh duduk dalam satu perkataan dengan hamzah. Mesti berasingan. Jadi tuan-tuan kalau nak tambah, boleh dah tambah di sini. Bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 perkataan. Dalam 2 perkataan. Okay. Jadi dia istilah di sini sebenarnya dia bagi ringkas sangat. Tapi tak apalah, untuk kita nak mendalam nanti mungkin ada ta'rif, ada pengertian untuk maksilah ini lebih cermat dan lebih lengkap. Tapi untuk kita nak kenal secara mudahnya, asalkan ha berbaris hi ataupun ha berbaris hu di dalam bacaan kita, di dalam Al-Quran, maka kita kena hati-hati yang mana kena baca 2 harakat, yang mana kena baca lebih daripada 2 harakat. Okey, dalam maksilah tawilah yang kita nak kenal di sini, bila ha yang dibaca dengan hi dan hu tadi bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan, maka itulah maksilah tawilah. Qadar bacaannya ialah 4 atau 5 harakah. Okey, di sini yang kita nak kena membezakan antara mad yang kedua tadi. Okey, jadi di sini 4 ataupun 5 harakat, sama juga bila ada 2 pilihan kita kena seragamkan. Kalau kita dah pilih 4, 4. Kalau dia pilih 5, 5. Mad ini disertai waw kecil bertanda mad di atas. Okey, kalau mungkin dia nak kata macam ni. Okey, kalau untuk waw kecil di sini disertai, maknanya kena ada waw kecil. Lepas tu ada tanda mad di atas. Atas waw di sini. Contohnya kalau di sini rabbahu, rabbahu, maknanya mestinya hu di sinilah. Sebab waw apabila berbaris di hadapan. Apabila berbaris hadapan ni hak dhamir tadi. Dan bertanda ya kecil dan bertanda mad di atas. Maksudnya di sini, kalau ya kecil di sini selalunya ditulis kepala hamzah kecil kan. Gitu. Ya, saya pun susah nak tulis. Kepala hamzah kecil dan ada tanda mad di atas. Apabila berbaris di bawah, maksudnya huruf hak dhamir tadi kalau berbaris di bawah, dia ada tanda ya kecil terbalik dan dia ada tanda mad di atas ya kecil. Di sini maknanya bihi. Bagi bawah dengan hi itu bagi bawah. Okey. Jadi inilah tanda dan tulisan rasamnya dalam Al-Quran, yang selepasnya pula ada huruf hamzah qat'i, tak kira bagi apa, dan di sini pun ada huruf hamzah, tak kira bagi apa, maka hukumnya maksilah tawilah. Maksilah tawilah, contohnya kalau kita tengok contoh yang dia bawa di sini, wa indahu ummul kitab. Okey, ni syahid kita. Bertemunya hak dhamir. Okey, ini hak dhamir, kata ganti nama di sini wa indahu, dan di sisinya hu di sini. Kalau kita tengok hu selepasnya ada waw kecil, ada tanda mad, dan selepas huruf waw kecil ini ataupun hak dhamir di sini adanya hamzah.
Ini yang membezakan dengan tawilah dan qasirah. Bila ada hamzah, maka hukumnya mad silah tawilah. Tuan-tuan, puan-puan yang rahmatullah sekalian, kalau kita tengok, perhatikan betul-betul syarat-syarat dan juga pecaman untuk mad silah tawilah di sini. Kalau kita nak samakan dengan salah satu hukum-hukum mad yang kita dah terangkan tadi, dia sama dengan mad apa? Ajais. Dia sama dengan mad Ajais. mad jaiz munfasil. Sama dengan mad jaiz munfasil. Dengan syaratnya, dengan kedudukannya, dengan apa? Dengan rupanya dan juga dengan kadar cara bacaannya sama 4 dan 5. Cuma yang membezakan di sini yang dikhaskan untuk mad silah tawilah iaitu ha'ud dhamir. Ha' dhamir. Sebab bila ada hak dhamir kata ganti nama di sini, maka dikhaskan namanya. Dikhaskan namanya untuk mad silah tawilah. Mad silah tawilah. Tapi pada hakikatnya kalau kita tengok kepada susunan syarat-syarat ini dan pertemuan antara huruf mad apa semua dengan hamzah dalam dua perkataan, maka hukumnya sama dengan mad jaiz munfasil. Okey. Jelas insya-Allah. Okey. Selesai mad jaiz munfasil. Mad silah tawilah, mad silah tawilah selesai. Dan bila kita bertemu, bila kita baca Al-Quran, kita jumpa hukum ini ataupun mad ini, maka panjangkanlah 4 ataupun 5 harakat. Okey, terus kita habiskan mad silah qasirah pula. Mad silah qasirah, kalau tawilah itu panjang, qasirah itu pendek. Okay, iaitu apabila hak dhamir bertemu dengan huruf selain daripada huruf hamzah. Maknanya hak dhamir tadi, ha-hu ataupun ha-hi tadi, kata ganti nama tadi, kalau bertemu selain daripada huruf hamzah, maka hukumnya mad silah qasirah. Mad silah qasirah. Qadar bacaannya ialah 2 harakah. Contohnya, bala inna rabbahu kana. Rabbahu kana. Okay. Kalau kita tengok di sini, dia tak ada apa tanda mad. Dan yang adanya hu dia ada. Hu di sini hak dhamir. Dan selepas hu ada tanda waw kecil. Kana bihi basira. Bihi basira. Kalau kita tengok di sini, adanya hi. Hi itu hak dhamir yang pertama. Yang keduanya ada tanda ya kecil. Ya di sini. Ini ya ni. Bihi basir. Tapi tak adanya tanda mad. Bihi basira. Di sini kita kena baca 2 harakat. Kadar bacaannya 2 harakat. Kalau kita nak samakan dengan mad apa yang kita terangkan sebelum ini? Mad asli. Mad asli. Mad asli. Kalau kita tengok, 3 syarat mad asli ada pada mad silah qasirah. Tapi dikhaskan mad silah qasirah ini dengan nama khasnya sebab nak membezakan antara mad silah dengan mad yang lain. Silah-silah ni sebab dia khasnya untuk hak dhamir yang kita sebut tadi, kata ganti nama ha-hi ataupun ha-hu. Ha-hi ataupun ha-hu. Jelas mad silah qasirah insya-Allah mudah. Yang penting kita kena pastikan ada waw kecil dan ada ya kecil ini untuk kita baca 2 harakah. Tidak terjadi mad silah apabila sebelum hak dhamir terdapat huruf yang mati. Contohnya ada alaihi wakila. Alaihi wakila. Tak jadi sebab hi di sini tak cukup syarat mad asli. Ataupun kalau kita nak jelaskan untuk mad silahnya, sebelum ha dhamir itu adanya huruf berbaris sukun. Jadi nak kena huruf berbaris barulah dia menjadi hukum mad silah. Okey, jadi syarat poin ini untuk semua Al-Quran kecuali ada satu tempat sahaja di dalam surah Al-Furqan. Dalam surah Al-Furqan, saya masukkan di sini ayat 66, salah ni nombor 6. Ayat 60 ayat 69 tanda ayat 69 ni salah. Ayat 69 muka surat 366. Muka surat 366 dalam Al-Quran surah Al-Furqan, firman Allah Subhanahu wa taala,
yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fi. Okey, kalau kita tengok di sini sebelum fi tadi, kalau untuk maksilah qasirah syaratnya nak kena berbaris. Bihi rabbahu. Sebelumnya ba berbaris. Bihi ba berbaris, huruf berbaris sebelumnya huruf ha dhamir tadi. Tapi di dalam kaedah ni ataupun dalam ayat ini sebelumnya huruf tak berbaris. Okay, kalau kita tengok wa yakhlud fihi muhana, di sini kalau ikut syarat maksilahnya tak dibacakan dengan dua harakat. Tetapi ini satu-satunya dalam Al-Quran untuk bacaan hafs dibacakan dengan silah, dibacakan dengan dua harakat. Maksilah juga di sini. Fihi muhana, dua harakat. Ayat berapa Ustaz? 69. Ayat 69. Muka surat 366. Oh, yang ni wa yakhlud fihi. Macam mana baca tadi? Wa yakhlud fihi muhana. Memang ada tanda apa ni? Ada ya kecil. Ya. Ada ya kecil situ. Ya silah di situ dipanggil ya silah ataupun ya maddiyah. Okey, fihi dalam Al-Quran semua baca tak ada mad. Kalau kita jumpa fihi di dalam Al-Quran tempat lain semua dibacakan tanda tanpa mad silah, kecuali pada ayat ini sahaja. Fasnya memang datang begitu, diturunkan begitu, diajarkan begitu oleh Nabi SAW kepada sahabat sampai kepada kita, dan barulah ulama-ulama tafsir mengkaji kenapa fihi di sini special sikit bacanya, sebab dia nakkan kepada makna itu. Nak kepada makna ayat ini, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala jelaskan balasan kepada orang-orang yang kufur Allah Subhanahu wa taala akan digandakan siksaan azab kepada mereka di hari kiamat. Wa yakhlud fihi, ditekankan panjang pula, mereka itu akan kekal di dalam itu dan dalam keadaan terhina ataupun sehina-hinanya. Jadi maksud di sini istighraq, bila dipanjangkan fihi di situ memberi makna bersangatan dan memberi makna pastinya mereka itu akan kekal di dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka nanti. Itu hikmahnya dan rahsianya dan dalamnya bahasa Al-Quran, balaghahnya bahasa Al-Quran. Walaupun ditambahkan dua harakah saja memberi makna yang berlainan berbanding kalau kata baca wa yakhlud fihi muhana, dia tak ada kesungguhan kekal mereka itu di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyazubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan insya-Allah. Okay, jadi wa yakhlud fihi di sini kena baca dua harakah. Okey, ada satu poin lagi, apabila selepas hak dhamir terdapat huruf mati, maka tak dibacakan juga dengan maksilah. Fihil Quran, fihil Quran. Ini dimasukkan ke dalam lam mati disebabkan kita nak kena alif lam qamariyah di sini kan. Kita nak kena jelaskan lam, maka fihi di situ dah tak ada mad silah, fihil Quran. Dan ada beberapa kalimah di sini saya hanya rumuskan saja, saya masukkan secara ringkas saja. Kaedahnya memang pada asalnya kaedah dah cukup syarat untuk mad silah, tetapi dibacakan tanpa mad silah. Qalu arjih dalam surah Al-A'raf dan Syu'ara perkataan yang sama, dan surah An-Naml idhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim. Kalau ikutkan kepada syaratnya memang mak di sini hak dhamir, hak silah, tetapi tak dibacakan sebab itulah bacaan yang tawatur yang sampainya, disebabkan kedudukan i'rab kalimah ini tak dibacakan dengan maksilah. Dan ada dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-7, yardahu lakum, yardahu lakum. Kalau tengok kedudukan dahu di sini memang cukup syarat untuk maksilah qasirah, yardahu lakum, tapi tak dibacakan dua harakat sebab ini datangnya khasnya tiga perkataan ini. Yardahu lakum dalam surah Az-Zumar. Bila kita baca, insya-Allah dia tak ada masalah bagi kita sebab dia tak ada tanda huruf waw kecil ataupun ya kecil. Tapi kadang-kadang bila kita nak mendalam dalam bab tajwid nanti akan ditanyakan kenapa ini kalau kira pada zahirnya dah cukup syarat untuk maksilah tapi tak dibacakan, maka kita boleh jawab surah perkataan-perkataan ataupun kalimah-kalimah ini dikecualikan dalam bab silah untuk bacaan hafs kita.
Okey, alhamdulillah. Itulah secara kasarnya atau secara keseluruhannya maksilah yang kita cuba faham insya-Allah malam ini. Jadi kesimpulannya sebelum kita baca tatbiq surah Al-Insan, insya-Allah secara kesimpulannya maksilah untuk kita faham secara keseluruhannya, maksilah terbagi kepada dua, tawilah dan qasirah. Dan maksilah ini yang kita kenalnya maksilah yang adanya hak dhamir, yang adanya hak dibacakan hi ataupun hak dibacakan hu. Dua jenis hak saja dalam Al-Quran. Okey, ha hi ataupun ha hu yang dimaksudkan kata ganti nama tadi. Okey, jadi maksilah ini kalau selepasnya ada huruf hamzah, itulah maksilah tawilah yang kena baca 4 harakat ataupun 5 harakat. Kalau maksilah yang hak dhamir hi hu tu yang tak adanya hamzah, huruf selain daripada hamzah, maka kita bacalah 2 harakat. Jadi panduannya kena untuk kita camnya maksilah tawilah dia ada waw dan ya kecil. Huruf waw ya kecil itu ada tanda mat di atas, itu kena baca 4 ataupun 5. Yang ada waw ataupun ya kecil tanpa tanda mat, itu kita boleh baca, kita kena baca hanya 2 harakat. Alhamdulillah. Okey, ada apa-apa tambahan? Persilakan. Ada apa-apa soalan untuk maksilah sebelum kita masuk Al-Insan? Jelas insya-Allah. Okey, kalau tak ada apa-apa insya-Allah kita boleh buka surah Al-Insan untuk kita buat tatbiq amali, tatbiq bacaan kita ya. Ustaz, maksilah qasirah. Okey, silakan. Maksilah qasirah tu yang maksilah qasirah tu kalau kita sambung baru dia hadamir tu kita dua harakat, maksudnya sambung. Tapi kalau kita berhenti kita tak ada maksilah, kemudian ha tu jadi matikan ha kat situ. Okey, sorry. Betul. Itu yang kita baca dalam syarat tadi. Baca dalam syarat maknanya wujudnya hak dhamir itu antara 2 berbaris, 2 huruf berbaris. Itu syarat untuk nak jadinya matsilah. Maknanya kalau kita berhenti, huruf yang kedua itu tak jadi baris, maknanya tak berbaris. Jadi tak cukup syarat, tak jadi maksilah qasirah lah. Okey, terima kasih Haji Anwar. Maknanya dalam takrif tadi yang saya jelaskan tadi, untuk kita sebutkan hu dan hi, itu yang saya maksudkan. Tapi dalam takrif yang panjangnya, dia akan, sebab saya tak sebut takrif panjang sebab dia perlu kepada fahamnya bahasa dan fahamnya i'rab dan fahamnya bahasa apa ni ha, dipanggil haun dhamirun mufrad mudzakkarun waqi'un baina mutaharrikain. Ha mufrad untuk bahasa, untuk ha itu untuk dirujukkan kepada seorang mufrad Lepas tu ghaibun untuk dirujukkan kepada yang ghaib, makna yang tak ada, tak disebutkan nama. Itu yang dalam bahasa Melayu kita nya tu, kepadanya, ilaihi, darinya. Okey. Lepas tu waqi'un baina mutaharrikain. Ha mufrad dhamir tadi mesti duduknya antara 2 huruf yang berbaris. Barulah dia berlakunya ha dhamir. Okey, alhamdulillah, terima kasih. InsyaAllah kita terus buka muka surah Al-Insan. Surah Al-Insan, ayat berapa Siapa ingat ayat berapa yang last kali kita baca? Ayat 12 Kita habis ayat 10 kita selesai. Ayat 10 Ayat 10 kita habis. Okey, maknanya kita baca ayat 11 lah, fawaqahumullah. Okey, silakan. Dengan auzubillah, siapa nak mulakan auzubillah, terus baca ayat yang ke-11 surah Al-Insan dan boleh insya-Allah kita kenal bersama hukum-hukum yang adanya pada setiap ayat. Okey, setiap seorang baca satu ayat dan keluarkan semua hukum yang kita dah jelaskan dan kita dah kenal bersama insya-Allah.
Kalau tak ada orang nak mula, saya mula Ustaz. Boleh silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. Fawaqah mad asli. Umullah idgham idghamnya umullah ni idgham syamsiah. Tapi kita tak baca belum lagi ya kita. Allah ni ada alif kecil kan, jadi mad asli. Syarra za mad asli. Likal yau tadi kita apa tu Allah. Tak apa, tarik nafas tak apa. Huruf lin Lin. Harf lin, ya Allah. Walaqqa ma asli, hum izhar syafawi, ratau idgham malhuna. Nafsan. Suru ma asli, ra mad iwad. Belum. Okey, alhamdulillah selesai. Itu saja. Ustaz, maaf Ustaz. Ini yang tadi yang mim sukun bertemu dengan nun. Dia terus sebut tadi. Dia sebut izhar syafawi tadi. Oh, bukan izhar halqi Ustaz. Izhar syafawi, izhar halqi. Tadi dia sebut apa tadi? Mim bertemu dengan nun. Mim bertemu izhar dengan syafawi. Izhar syafawi. Kalau halqi nun mati kan? Okey. Jelas, alhamdulillah. Okey, terus siapa boleh lagi insya-Allah? Okey, ayat yang ke-12. Persilakan. Ayat pendek. Qari daripada Melaka ambil. Auzubillahi minasyaitonir rajim. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. وَجَزَا mad asli, hum mim mati dengan ba, ikhfa syafawi, ma mad asli, sabaru ru ma asli, jannatan wajibul gunnah. Bila jim bertemu dengan nun bersabdu, tanwin tamarbuta tu tanwin bertemu dengan waw, idgham al-ghunna, wa hariron, ri mad asli, ra ada tanwin tu mat iwad. Itu saja Ustaz. Sempat dia pilih yang pendek. Saya tengok pasal apa ini man of the match hari ni Azman jantan kan, daripada mula tadi saya dengar dia kena je. Tapi saya ambil lah. Saya ambil peluang Ustaz. Untuk menceriakan je. Tengok nama dia tak ada. Rupanya dia tukar nama. Dia menyamar masuk. Pasal ini Singapura lawan Indonesia lah Ustaz. Okey. Alhamdulillah. Selesai. Okey, cuma selesai, kalau wajibul gunnah, kalau saya dah tak, mungkin tak perlu sebut jim bertemu dengan nun bersabdu. Nun bersabdu terus. Nun bersabdu. Baik Ustaz. Okey. Alhamdulillah. Boleh juga. Okey. InsyaAllah. Ayat berikutnya, ayat 13, dipersilakan. Haji Nurdin ada kan? Haji Nurdin, jangan takut Haji Nurdin, teruskan. Haji Din tak ada malam ni. Itu yang suasana kita macam... Dia malam balik kerja Ustaz. Haji Nurdin, poi. Okey, dipersilakan. Allah dah cuba Ustaz. Okey. Muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha samsan wala zamharira. Ustaz. Muttaqi'i. Hamzah bertemu ya Ustaz. Baris bawah mad asli. Fi mad asli. Mad asli ke mad badal?
Tak kiri. Hamzah ya, mat badal Ustaz badal. Januar, mak asli ke mak badal Januar? Ini Mat asli ya. Ni Tapi- mak badal. Tapi Tabi bin Hamzah badal. ya. Kejap. Januar macam mana? Mat Syabih bin Badal. Syibih badal lah. Syibih badal. Syibih badal atau bersyabih badal. Okey. Fi makna asli Ustaz. Hmm. Ha makna asli. Alal alif lam. Ini belum ajar ya. Kamara. Araik. Ini mat wajib Ustaz. Fasil. Muttasil. La mat asli. Ya raw hafulin. Fi nafi mat asli. Ha mat asli. Sau. Ini tajwid berjumpa waw. Ida maruna. Nakis. La mat asli. Zam hari mat asli. Ra mat liwat. Ada tertinggal tak? Zam hari. Yes, cek semua Ustaz. La yarau nafiha. Mim jumpa sin. Mim sukun. Okay. Hukumnya? Ni izar safawi. Okey, satu lagi. Apa lagi? Zam hari ram mim mati bertemu dengan ha. Ya, sama je Ustaz. Dia laju sangat kan, lancar sangat hukum insya-Allah sampai tertelan hukum masya-Allah. Terlepas pandang. Tak apa, itu biasa. Okay, alhamdulillah. Okay, jelas semuanya dah disebutkan satu persatunya hukum-hukum. Itulah seronoknya, dan juga bila kita kenal betul-betul kita akan boleh kupas satu persatu. Itu pun kita nak kena stopkan mana hukum-hukum yang belum belajar lagi jangan disebut. Maknanya dia dah tahu semua dah tajwidnya insya-Allah. Mungkin insya-Allah satu tahap lagi bila kita sudah sampai sini, kita akan pergi pula dengan hukum-hukum tebal nipis kan. Hukum ra, mufakham, huruf ra, muraqqaq, dan sifat-sifat huruf yang mendalam lagi. Maknanya dia tajwid dia boleh pergi jauh lagi. Tapi untuk basic ni pun dah cukup dah untuk kita baca Al-Quran dengan sempurna. Untuk kita sebut satu persatu ini satu kata-kata semangat kepada yang masih lagi belum unmute muslimin dan muslimah, qari'in, qurra, qari'in dan qari'at, tak ada masalah. Walaupun kita belum lancar nak sebut seperti mana Haji Din, Haji Azman, Haji Rashid daripada Melaka, jarang-jarang dia ambil bahagian, padahal dia tahu semua. Januar, Haji siapa-siapa lagi lah, Haji Bashir, Haji siapa lagi, Haji Ahmad Singgari yang selalu, Haji Ahmad Kafi yang selalu ambil bahagian. Diorang ni sukarelanya untuk nak memperkata-kata bersama, mewakili semua pelajar-pelajar yang lain ataupun hadirin-hadirat yang lain, yang mana kalau katalah kita belum sampai tahap mereka pun, yang penting kita dah kenal, kita dah boleh baca, cukup. Itu dah alhamdulillah. Bacaan kita dah ada tajwid. Jadi bonusnya kalau kita boleh cerita dan kita boleh jelaskan dan kita boleh huraikan, itu satu seronok bagi kita sebab kita menguasai. Kita akan terasa kita dah menguasai ilmu tajwid. Dan boleh pergi jauh lagi sekiranya kita boleh tahu lagi bab makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf satu persatu. Bab sifatul huruf, setiap huruf itu dia ada tebal nipisnya, dia ada lemah dan kuatnya. Itu maknanya ada tambahan lagi ilmu yang kita boleh ke langkah ke depan lagi. Itu seronoknya tajwid insya-Allah. Tapi bagi mereka yang belum sampai ke situ, tak apa, kita jangan lemah semangat. Jangan kata kita tak sampai ke situ, insya-Allah. Mereka yang dapat ni, yang boleh bercerita ni pun bermula dengan kosong juga. Saya kenal antara mereka yang saya kenal 10 tahun sudah saya kenal dan saya jumpa dulu, antara mereka yang memang masih lagi belum kenal begitu hukum tajwid, dan sekarang ni alhamdulillah dah jelas dan dah boleh sebut satu persatu dengan lancarnya, masya-Allah. Okey, tuan-tuan puan-puan yang belum lagi pun insya-Allah kita doakan secepatnya dapat menguasai ilmu tajwid, dan bila baca Al-Quran kita akan dapat keseronokan membaca Al-Quran bersama tajwid insya-Allah. Okey, terus ayat yang ke-14. Kita tunggu qari ataupun qari'ah yang baru nak mencuba. Kita nak tengok macam mana. Kalau katakan bertukar-tukar lagi pun itu lebih seronok sebenarnya. Bukan kelemahan. Sebenarnya satu percubaan untuk mengenal lebih confirmnya hukum-hukum yang kita dah belajar.
dananya insya-Allah dipersilakan. Boleh. Tadi Nurdin, Haji Nurdin type ni apa kata kalau Haji type Tahir? Type Brothers. Dia ada. Dia ada, masya-Allah. Jangan segan. Teruskan tegus ada ketawa dia. Okey, teruskan terus. Pendek je ayat ni. Haji Taib kena tukar nama tu. Boleh terkesan. Okey, silakan. Wadaniyatan alaihim zilaluha wa zullilat qutufuha tazlila. Dah itu mad asli. Niatan ala tanwin jumpa ain izhar khalqi. Alaihim itu mad lin bukan mad lin, sorry. Itu harful lin. Alaihim mim mati jumpa za itu izhar syafawi. La itu mad asli. Luha mad asli. Wazullilat tak ada. Yang kita belum belajar lah. Wazullilat qutufuha. Qutu tu mad asli. Fuha is mad asli. Tazlila itu mad asli. Li lam ya tu mad asli. La itu mad iwan. Masya-Allah. Baik. Tak ada yang terlepas Tak nampak lah melainkan saya. Okey. Alhamdulillah. Okey. Cantik. Okey, alhamdulillah selesai. Ayat yang ke-14 selesai dengan baiknya dan bagusnya, selesai semua hukum tajwid yang kita dah belajar disebutkan. Okey, teruskan insya-Allah, kita ada masa lagi. Ayat yang ke-15. Okey, Haji Rashid nak pilih siapa? Tak ada. Nanti Ustaz baca kalau untuk muslimat lah. Kalau muslimat kalau boleh soal Ustaz baca je. Muslimah ambil bahagian. Sedap je kita dengar. Tak ada yang minta lagi ni. Muslimah ada yang nak mencuba? Dia ada beberapa orang yang tak nampak nama malam ni. Okey, tak apa. Kita bagi kepada muslimin dulu. Muslimin. Ada lagi? Siapa yang nak boleh habiskan ayat yang ke-15? Silakan. Haji Malik. Jangan sebut nama Haji Malik. Kipas nampak hidup tu. Ada orangnya. Haji Malik, tunjukkan. Belum boleh Ustaz. Belum. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Siapa lagi? Haji Ahmad Kafi pun dah tak ada kamera. Masih ada lagi ke? Ayat ni dia special sikit, ada hukum yang lain sikit. Boleh kita bercerita lebih sikit. Ayat apa? 15 Ustaz. Ayat ke-15 ya. Ya, cuba Ustaz. Okey, masya-Allah Haji Syamsuddin. Insya-Allah, silakan. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ. Okey, teruskan. مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا. Wayutata tu mad asli Ustaz. Okey, betul. Alaihim. Alai mad lin. Bacaan lin dia panggil bacaan lin. Bacaan lin baca. Alaihim bi'a. Alaihim bertemu ba ikfa syafawi. Betul. Tu mad asli. Sama juga dengan tadi syibih badal ataupun mad badal. Bi'a tu mad asli.
niyatim niyatim tim tu idgham bi gunnah. Ya, betul. Idgham bergunnah saghir. Tanwin bertemu dengan mim. Ya, dia mim. Okey. Min fit dotin. Min fit dotin tu min ikhfa Ustaz. Nun mati bertemu dengan fa, betul? Ikhfa haqiqi. Ini fit dotiu tanwin berjumpa dengan waw idgham bi gunnah Ustaz. Betul. Idgham bi gunnah. Wa aqwa wa tu mat asli Ustaz. Betul, insya-Allah. Wah. Aqwa binkanat. Apa ni? Katu mat asli Ustaz. Okey, sebelum mat asli bingka. Itu bingka tu idgham ma'al guna. Idgham ke? Idgham ma'al guna ada ya wa mim nun. Tak ada ya. Hukumnya apa ni? Yang 15 huruf tu, yang banyak tu. Tu dah tak ingat. Ikhfa haqiqi. Kalau dalam nun mati ataupun tanwin yang huruf banyak tu ikhfa. Ya betul. Ikhfa haqiqi. Okey. Terus qawarira. Qawa tu mat asli, wa tu mat asli. Ri pun mat asli. Ra pun mat asli Ustaz. Ra tu mat asli. Okey. Okey, kita boleh sebut mat asli ataupun kalau bacaannya kita baca 2 harakat kan? Betul, 2 harakat bila kita wakafkan. Kalau tanda bulat tu apa maksudnya? Maksudnya tu kalau kita wasal dia tidak dibaca sebagai 2 harakat. Jelas. Okey, itulah hukumnya. Jadi kalau kita wasal kadat qawarira mim. Macam buktinya ayat yang berikutnya qawarira min, sebab kita wasal tak dibacakan 2 harakat. Hanya dibacakan ketika waqaf sahaja. Okey, alhamdulillah jelas. Dinamakan ini sama-sama dinamakan alif 7 Januar dinamakan alif 7 yang mana tusqatu tuthbatu waqfan wa tuhdhafu waslan, dibaca ketika waqaf dan hazaf ataupun tak dibacakan ketika wasal. Itu hukum tanda bulat ataupun tanda mustatil dalam Al-Quran. Ada 7 jenis alif ini dalam perkataan-perkataan tertentu. Bila kita sambung, kita tak baca alifnya. Bila kita waqaf saja, kita baca 2 harakat. Okay, alhamdulillah. Ayat yang ke-15 dah selesai. Dan insya-Allah ayat-ayat yang berikutnya insya-Allah kita akan sambung. Kelas-kelas akan datang insya-Allah. Okey. Terima kasih kepada semua. Alhamdulillah. Untuk malam ni ada lagi sebelum kita tutup kelas, ada tambahan? Ada apa-apa yang perlu dijelaskan lagi? Kadang-kadang tertinggal, kadang-kadang terlupa. Okey semua? Semua faham insya-Allah? InsyaAllah. Okey, kalau tak ada apa-apa, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita tambah lagi 2 hukum pada malam ini, iaitu maqsudah tawilah dan maqsudah qasirah dalam kelas kita ataupun dalam perbincangan kita, muzakarah kita dalam bab hukum tajwid, asas tajwid ini. Mudah-mudahan tambah setiap kali kita tambahnya, bertambahnya ilmunya, bertambahnya kenal kita dengan tajwid. Ada yang mesej saya kata boleh dengar, boleh faham tapi esok lupa, esok dah tak tahu, esok dah tak kenal. Tak apa, itu proses untuk kita nak kenal memang perlu kepada masa, perlu kepada usahalah, perhati lebih insya-Allah. Mungkin kita perlu kita tanda-tanda waktu kelas kita, dan juga mungkin kita perlu kita dengar lagi, kita boleh cari dalam YouTube siapa-siapa ustaz-ustaz, ustazah-ustazah
yang sesuai dengan apa yang selesa kita dengar. Siapa-siapa ustaz, siapa-siapa pun boleh kita ni, ataupun nak tengok balik kelas kita ni pun, insya-Allah saya setiap kali saya akan share link untuk kita simpan dalam YouTube kita untuk kita tengok sekali lagi, untuk kita faham semula, tambah lagi faham. Tajwid begitulah, kita nak kena jinakkan, nak kena ulang-ulang sampai kita betul-betul dah boleh tangkap, boleh simpan dalam ingatan. Nanti bila kita dah faham, senang. Untuk hukum-hukum yang lain pun dia akan ikut rentak yang sama je, insya-Allah. Okey, alhamdulillah untuk malam ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kefahaman yang sempurna, dan marilah sama-sama kita doakan untuk saudara-saudara kita yang telah ditimpa musibah banjir, khususnya di Malaysia, di merata-merata tempat bertambah-tambahnya, masya-Allah keadaan banjir. Tuan-tuan puan-puan lebih maklum, dan ada antara kita yang terlibat pun ujian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala angkatkan dan Allah Subhanahu Wa Taala pindahkan segala air banjir ini ke tempat yang sesuainya. Mudah-mudahan mereka yang ditimpa bertambah tabah dan juga bersabar atas ujian ini. Allah Subhanahu Wa Taala akan gantikan lebih baik untuk abuan mereka di dunia dan akhirat, insya-Allah. Okey, aku qouli hadza, sama-sama kita akan tutupkan dengan surah Al-Fatihah dan doakan untuk mereka dan untuk kita semua, insya-Allah Allah selamatkan kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمدا حامدين، حمدا شاكرين، حمدا صابرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا سائر صالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا اصرف عنا هذا الوباء، اللهم اصرف عنا هذا البلاء عاجلا غير آجل. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين مقتك وغضبك. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين كل بلاء ووباء وضيق وفتنة ومحنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأودية والآكام والضراب ومنابت الأشجار. اللهم اصرفنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Ustaz, dahulu lah kat tempat Ustaz kemarin teruk juga Ustaz Teruk, masya-Allah. Masya-Allah tu. Kalau Ustaz dekat sana, abah dengan saya datang tolong lah. Masya-Allah. Naik bot. Masya-Allah. Masya-Allah. Saya bayangkan kalau tempat Ustaz tu, masya-Allah, air tinggi tu. Memang sampai ke bumbung Ustaz. Betul. Itu yang duduk atas bumbung tu. Ya betul. Yang duduk atas bumbung tu itu masjid yang saya solat, masjid Jumaat tu. Masya-Allah, masya-Allah. Memang masjid kita pernah solat selalu. Tu saya bayangkan kalau Ustaz masih tinggal duduk di Hulu Langat. Masya-Allah. Subhanallah. Abah nangis dia hari-hari. Kakak saya sekarang kakak Asis kan di sana.
Ya. Masya-Allah. Kita Ulangan doakan kan? Ustaz Kak saya diulang sekarang. Rumah dia sekarang habis. Barang-barang semua. Dia boleh ice smoke dia boleh hanyut. Allah Masya-Allah. Memang tak terkata lah. Kita doakanlah sahabat-sahabat kita di Malaysia, tak kira di mana pun Ustaz. Semoga Allah ringankan ujian-ujian ini Ustaz. Musibah ini diangkat oleh Allah SWT dan pulih seperti sedia kala lah, masya-Allah. Memang menggerunkan Ustaz. Semua yang diberitahu ini kali paling teruk sekali lah. Antara yang teruk lah, yang paling teruk sekali. Betul. InsyaAllah. Tak apalah. Nanti kita hantar Abang Is kita lah ke sana lah untuk misi kemanusiaan. Bantuan mini kemanusiaan. Abang Is tak ada. Haji Din tak ada. Dia Abang kalau Is tak pergi ada sana dia naik drone ni Ustaz. Dia naik drone. Hantar misi kemanusiaan, insyaAllah. Hantar YB lah. Jangan lah. Alamak, manja dah bilang. Dah pecah lubang pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.